Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah kita mendengar satu isu hangat ataupun satu berita yang sangat menarik untuk kita berbincang, untuk saya sampaikan hujah saya kepada anda, di mana ada yang mengatakan, ada dakwaan menyatakan Haji G tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai pengurus JRS. Makna kata JRS keluar daripada kerajaan perpaduan menurut satu dakwaan. Saya berpikir tuan-tuan dan puan, mereka sudah tanda tangan MOU. Jadi sudah merasmikan sokongan mereka kepada kerajaan perpaduan. Tetapi ada satu artikel yang menyebut bahwa Haji G tidak lagi mempunyai keabsahan sebagai pengurus JRS sebab beliau telah keluar daripada Bersatu. Yang dimana bermaksud Bersatu is JRS, JRS is Bersatu. Jadi setelah Haji G keluar daripada Bersatu, beliau adalah pengurus JRS. Dalam masa yang sama beliau juga adalah ketua badan Bersatu kalau saya tidak silap. Tapi memang mempunyai pangkat yang tinggi di dalam Bersatu Sabah. Tetapi beliau telah merasmikan keluar daripada Bersatu Sabah dan kekal di JRS, menjadi ahli tetap JRS dan bukan lagi Bersatu. Dan satu kenyataan yang mendakwa bahwa Haji G akan tidak menjadi pengurus JRS lagi sebab beliau bukan lagi ahli Bersatu. Jadi hari ini satu lagi berita yang mengejutkan yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana satu media ataupun satu artikel daripada Sinar Harian, syarat MOU kerajaan perpaduan tidak dibincangkan Majelis Tertinggi Barisan Nasional. Alamak, betulkah? Tapi sebelum saya teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini, isu-isu semasa daripada channel ini. Bantu saya untuk sampai 100,000 subscriber sebelum penghujung tahun, sebelum penghujung bulan Desember ini. Tuan-tuan dan semua, MIC mendakwa syarat-syarat yang terkandung di dalam Memorandum Persefahaman ataupun MOU yang ditandatangani antara parti gabungan kerajaan perpaduan tidak pernah dibincangkan. MIC tiba-tiba mendakwa syarat-syarat yang terkandung dalam Memorandum Persefahaman ataupun MOU yang ditandatangani antara parti gabungan kerajaan perpaduan tidak pernah dibincangkan Majelis Tertinggi Barisan Nasional. Setiausaha Agung MIC Arti Raja Sekaran berpandangan Majelis Tertinggi BN tidak pernah memanggil sebarang mesyuarat untuk membuat keputusan berkenaan secara bersama selepas mesyuarat terakhir pada 22 November lepas. Beliau juga menegaskan di bawah perlembagaan BN, pengerusi gabungan itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat sebarang keputusan berkaitan dengan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional tanpa berunding dengan parti komponen di dalam gabungan itu. Ia juga terpakai kepada akuan berkanun ataupun SD yang kononnya ditandatangani oleh ahli-ahli parlimen BN sebelum PRU. SD tidak pernah disahkan dan diluluskan oleh MT Majelis Tertinggi BN. Beliau berkata, beliau percaya, saya juga percaya bahwa tidak semua ahli parlimen BN telah menandatangani SD. Saya membangkitkan isu SD di sini dan sekiranya terdapat hujah balas bahwa pengerusi BN telah diberikan kuasa tanpa had di bawah SD tersebut, katanya seperti dipetik menerusi laporan Estro Awani pada hari Minggu. Pada Kamis, 5 gabungan parti politik utama yaitu PH, BN, GPS, JRS dan Parti Warisan menandatangani perjanjian persefahaman MOU di Putrajaya bagi membentuk kerajaan perpaduan. Jadi menurut kenyataan daripada MIC, syarat MOU yang sudah ditandatangani kerajaan perpaduan tidak dibincangkan Majelis Tertinggi BN pula. Kenyataan daripada MIC, di mana mereka mendakwa syarat-syarat yang terkandung di dalam MOU tersebut yang ditandatangani tidak pernah dibincangkan MT Barisan Nasional. Jadi Arti Raja Sekaran berpandangan Majelis Tertinggi BN tidak pernah memanggil sebarang mesyuarat untuk membuat keputusan berkenaan. Jadi adakah ini juga menunjukkan bahwa MIC tidak menyokong kerajaan perpaduan tiba-tiba pula? Sebab tuan-tuan dan puan,
sekiranya mereka menyokong, mereka akan menuruti apa yang telah diputuskan oleh Zahid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah, teruskan bersama di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu perkara menarik ataupun satu isu tergempar saya nak kongsi dengan kamu. Seperti yang kita tahu, hari ini usul undi percaya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan terdapat satu berita yang saya nak kongsi dengan kamu, di mana walaupun kita semua sudah tahu kepada MP ahli parlimen yang tiba-tiba tidak menyokong di dalam kerajaan perpaduan apapun yang diusulkan oleh kerajaan perpaduan, diketuai Perdana Menteri dan beberapa dan sebagainya lah, yang tiba-tiba sekiranya ada MP yang tak menyokong keputusan kerajaan perpaduan, mereka perlu mengosongkan kerusi mereka. Memang kita lihat ini nampak tegas dan juga seperti kejam pun ada, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat baik untuk mengekalkan kestabilan politik di negara, sebab itulah yang rakyat Malaysia mahu. Tapi hari ini satu berita yang mengejutkan. Dikabarkan ataupun ada satu media bertajuk, di dalam permufakatan kerajaan perpaduan, GPS berhak tarik sokongan jika hak Sarawak dicabar. Kenyataan daripada Fazruddin. Tapi sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas banyak info terkini politik di Malaysia, perkembangan-perkembangan isu semasa daripada channel ini. Terima kasih semua. Gabungan Parti Sarawak GPS yang telah menjadi salah satu parti gabungan di dalam kerajaan perpaduan dengan pembentukan kerajaan perpaduan hari ini, salah satu parti yang telah membantu dalam pembentukan ini adalah GPS. Dalam kenyataan ini, GPS berhak untuk menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan pada bila-bila masa sekiranya hak Sarawak dicabar atau statusnya dipersoalkan, ujar Ketua Setiausaha Politik di Jabatan Premier Sarawak, Fazruddin Abdul Rahman. Oke, setakat ini sebelum kita teruskan, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Fazruddin ini? Beliau merujuk kepada perjanjian persefahaman yang ditandatangani oleh parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan, termasuklah GPS di Putrajaya pada Jumaat. Jelas Fazruddin, perjanjian persefahaman itu hanya berfungsi untuk memeteraikan pembentukan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal berada dalam keadaan stabil. Perjanjian tersebut juga antara lain bertujuan untuk menggariskan komitmen pihak-pihak yang membentuk kerajaan perpaduan untuk melindungi perlembagaan persekutuan, rukun negara, pengasingan kuasa, tadbir urus yang baik, serta persamaan taraf antara semenanjung Malaysia, Sarawak dan Sabah. Pada masa yang sama juga, ia memastikan kerajaan perpaduan yang dibentuk hari ini akan stabil kerana parti-parti dalam kerajaan terikat untuk menyokong Perdana Menteri dalam meluluskan RUU Rang Undang-Undang di Parlimen, ujarnya. Dan pada masa yang sama juga, tuan-tuan dan puan-puan semua, Fazruddin turut menjelaskan bahawa perjanjian persefahaman yang ditandatangani itu tidak bermakna GPS hilang status berkecuali. MOU ataupun perjanjian persefahaman persekutuan PH, tetapi ia adalah kerajaan yang dibentuk oleh himpunan parti yang mempunyai objektif yang sama